Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Makteh, mantan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIZA, yang berusaha Tuan Azrul Izham bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP, yang berusaha Dr. Syamsul Azri bin Abdul Rahman, Pengarah Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan UNIZA, pegawai-pegawai UNIZA dan pegawai-pegawai AKEP, seluruh jawatan kuasa dan peserta seminar serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Berjumpa lagi kita dalam modul ketiga pada petang ini. Para hadirin, modul ketiga merupakan slot terakhir kita pada hari pertama ini. Slot bagi modul ketiga ini akan disampaikan oleh Yang Berusaha Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Makteh, mantan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIZA. Beliau akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Flexible Education with Soul Flex, Pembestarian Warga Menara Gading. Sebelum saya serahkan platform ini kepada beliau, saya kongsikan dahulu mengenai sedikit pengenalan mengenai diri beliau. Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Makteh mendapat Diploma of Education dari University of Al-Qura, Saudi Arabia pada tahun 1994. Kemudiannya pada tahun 1997, beliau mendapat Bachelor Honours Language and Education juga dari universiti yang sama. Pada tahun 2002, beliau meneruskan pengajian sarjana di UKM dan mendapat PhD Arabic Education juga dari UKM pada tahun 2009. Pada tahun 2016 hingga 2017, beliau pernah menjadi dekan di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA, dan pada tahun 2019 hingga 2022, beliau pernah memegang jawatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa juga di UNIZA. Beliau kini merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA. Untuk itu, dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Kamarul Shukri ke pentas utama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal ardi biqudratihi wa dabbara al-umur bihikmatihi wa ma khalaqal jin wal ins illa liibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudari pengacara majlis, Yang Berusaha Tuan Azrul Izham bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP, Yang Berusaha Dr. Syamsul Azri bin Abdul Rahman, Pengarah Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan UNIZA, yang dihormati rakan-rakan warga universiti, para hadirin dan hadirat, serta Yang Berusaha pegawai-pegawai yang menjadi urus setia sama ada daripada Centum UNIZA ataupun AKEP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada dalam waktu yang agak mencabar, iaitu di sebelah petang. Dua perkara yang agak mungkin sedikit sebanyak mengganggu sesi kita, iaitu yang pertama situasi petang itu sendiri, dan kemudian yang keduanya selepas makan, ya. Biasanya selepas makan, terutama mereka yang berumur, cepat sangat melelapkan mata. Jadi kita cubalah hadapi situasi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diminta untuk bercakap tentang flexible education with soul dan bersesuaian dengan objektif
program ini, maka saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkongsi maklumat dan berkongsi pengalaman tentang gagasan pendidikan berasaskan nilai, iaitu FLEX ini, di bawah skop pembestarian warga Menara Gading. Mengapa saya memilih skop pembestarian warga Menara Gading? Kalau kita merujuk, di sana terdapat satu quotation, satu petikan, satu ungkapan yang berkaitan dengan kepimpinan yang menyatakan bahawa leader care about people, manager care about work. Pemimpin itu dia mengambil berat, prihatin terhadap manusia, staf di bawahnya, manakala manager ataupun pengurus itu mengambil berat, cakna tentang kerja. Jadi, saudara sekalian, kita akan memperincikan apakah yang dimaksudkan dengan leader care about people sebentar lagi. Cuma di seawal ini saya ingin menyentuhkan bahawa kalau seseorang itu tidak mempunyai jiwa kepimpinan, dia akan mempunyai jiwa bos, manager, pengurus yang hanya berfokus kepada kerja semata-mata. Bukan bererti apabila pemimpin tidak berfokus kepada kerja, tidak, tetapi kelebihan dia ataupun pemberannya itu lebih kepada manusia ataupun orang di bawahnya berbanding dengan tugasan yang diberi. Manakala manager, tuan-tuan dan puan sekalian, fokus dia nak beri kerja sehabis banyak yang boleh dan capai KPI, itu semata-mata. Jadi maka kerana itu, tuan-tuan dan puan sekalian, saya melihat dengan tajuk-tajuk yang telah diberi pada dua sesi sebelum ini, maka ada kewajaran saya menyentuh tentang pembestarian melalui gagasan Flexible Education with Soul untuk warga Menara Gading. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan bahawa sesi kita pada petang ini ada 4 objektif, iaitu yang pertamanya untuk menimbulkan, apabila kita habis nanti sesi ini, kita akan menyedari tentang kepentingan amalan pembelajaran sepanjang hayat dalam organisasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, memahami kesan pengabaian aspek metafizik dalam pengurusan. Yang ketiga, memahami komponen utama dalam pendidikan anjal berteraskan kerohanian. Dan yang keempat, kita akan berkongsi idea model gagasan pendidikan berasaskan nilai untuk dipraktikkan di organisasi masing-masing. Terlebih dahulu, izinkan saya menyentuh 2 kata kunci yang menjadi paksi bagi perbincangan kita pada petang ini, iaitu yang pertamanya FLEX. FLEX ini adalah merupakan akronim ataupun singkatan bagi Flexible Education with Soul, yang mana ianya merupakan suatu gagasan yang dibangunkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin. Tujuan umumnya, ya, sekian boleh rujuk objektifnya, ada barangkali dalam sekitar 5 hingga 7 objektif, tetapi tujuan umumnya adalah untuk membantu warga Universiti Sultan Zainal Abidin bagi memahami serta mengurus cabaran yang muncul hasil letusan Industrial Revolution 4.0. Ya, itu asal dia, mengapa muncul. Kemudian perkara ini dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti. Maka Lembaga Pengarah Universiti dalam mesyuaratnya pada 19 September 2017 telah meluluskan pelaksanaan FLEX. Jadi FLEX ini secara umumnya saya menyatakan dia terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama, dia berkaitan dengan trust, yang terdiri daripada ilmu dan iman. Yang kedua, dia berkaitan dengan orientasi, yang terdiri daripada tarbiyah dan taklim. Dan yang ketiga, dia mempunyai 4 tonggak ataupun 4 objektif, iaitu metafizik, keterampilan, pemikiran saintifik dan kerja profesionalism. Itu satu. Dan kata kunci yang kedua yang saya kira juga perlu kita fahami supaya kita dapat memahami dengan baik dan lancar ketika kita membicarakan tentang tajuk ini, iaitu tentang bestari ataupun pembestarian. Bestari, kalau kita rujuk dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dia bermaksud cerdas, pandai, berpengetahuan dan berbudi pekerti baik. Dengan sendiri, pembestarian adalah merupakan suatu proses untuk menjadikan manusia itu pandai, berpengetahuan dan berbudi pekerti mulia. Artinya,
apabila kita bercakap tentang pembestarian, dia berdiri di atas 4 elemen utama, iaitu ilmu, akhlak, etika dan integriti. Tuan-tuan dan puan sekalian, Henry Ford, seorang usahawan, hartawan dan juga merupakan pengasas Ford Motor Company, ada menyatakan bahawa anyone who stops learning is old, whether at 20 or at 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Artinya, seseorang yang berhenti belajar adalah menjadi tua, tak kira sama ada umurnya 20 tahun atau 80 tahun. Manakala seorang yang berterusan belajar akan sentiasa kekal muda. Dan sebesar-besar perkara dalam kehidupan ini adalah mengekalkan minda kita sentiasa muda. Manakala John Ford Kennedy merupakan Presiden Amerika Syarikat ke-35 menyatakan bahawa leadership and learning are indispensable to one another. Kepimpinan dan pembelajaran adalah sangat saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ucapan kedua-dua tokoh ini menunjukkan bahawa kita yang berada di Menara Gading merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi, sama ada akademianya maupun kaki tangan non-akademiknya, perlu terus belajar agar kita kekal relevan dengan keadaan yang sentiasa berubah. Ini yang kita maksudkan keep your mind young, iaitu kita kena sentiasa belajar, berusaha bersungguh-sungguh supaya kita kekal relevan dalam institusi kita ketika perubahan sentiasa berlaku dengan cepat dan drastik. Lebih-lebih lagi apabila kita ingin menjadi pemimpin, ya. Apabila kita ingin menjadi pemimpin, kita perlu banyak belajar. Maka dalam ini, sebelum saya lupa, ya tuan-tuan dan puan sekalian, adalah satu perkara yang sangat baik dan berkesan untuk karier seseorang yang berada dalam institusi pengajian tinggi. Bagi staf non-akademiknya, kalau boleh biar berada dalam pusat tanggungjawab dalam jabatan yang berbeza. Jangan kekal lama 10 tahun berada di satu tempat saja. Ini tidak akan mengembangkan karier seseorang. Barangkali dia kena cuba dalam sepanjang karier dia itu untuk belajar sesuatu supaya nanti kelak selepas 20 tahun dia berkhidmat, dia akan menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkesan? Mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang menyeluruh. Bagaimana nak mendapat ilmu pengetahuan yang menyeluruh dalam institusi pengajian tinggi? Dia perlu berada dalam pusat tanggungjawab, dalam jabatan yang berbeza, mengikut portfolio yang berbeza. Maksud saya, barangkali ada satu jangka masa kita berada di sebuah jabatan yang berada di bawah timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, ya. Contoh katakan pusat pengembangan akademik, satu. Kemudian kita beralih kepada suatu jabatan yang berada dalam portfolio timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Dan begitu juga barangkali kita beralih kepada portfolio yang berada di bawah timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Cara sebeginian akan dapat mengembangkan seseorang itu menjadi pemimpin yang berkesan. Kalau diduduk satu tempat saja, saudara sekalian, biasanya apabila dia berada di atas, dia tidak akan menjadi pemimpin yang berkesan. Kenapa? Kerana dia tidak mengetahui apa yang berlaku sebenarnya di bawah secara menyeluruh. Satu. Dan yang kedua, dia tidak mempunyai sumber maklumat yang orang kata pelbagai bidang. Itu satu. Sama juga dengan pensyarah, ya. Pensyarah, betul, dia seorang profesor dalam bidang dia, tetapi untuk menjadi pemimpin, dia perlu pada suatu ilmu yang lain. Dan ilmu inilah, saudara sekalian, jangan duduk kekal di satu fakulti. Ini pandangan saya, ya. Pandangan saya, apabila seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang berkesan, terutama memegang jawatan seperti timbalan Naib Chancellor, dia perlu berada sebelum naik ke suatu top management, berada pada beberapa PTJ yang berbeza. Pengalaman saya, ya, bersama dengan ACAP,
saya kerap juga berbual dengan pegawai-pegawai di ACAP. Di antara satu perkara yang saya boleh kongsikan, kelemahan mereka yang memohon jawatan timbalan Naib Chancellor ataupun Naib Chancellor ialah mereka berada di satu pusat tanggungjawab saja. Akibatnya apabila dalam temuduga, soalan-soalan yang dikemukakan itu biasanya dia menjawab dalam kerangka yang cukup sempit. Dan saya pun pernah menduduki beberapa jawatankuasa pemilihan timbalan Naib Chancellor dan Naib Chancellor. Jadi pengalaman itu saya lihat bagaimana kalau seseorang itu hanya berada di satu pusat tanggungjawab. Lebih-lebih lagi kalau dia tidak berada di fakulti. Fakulti ini adalah merupakan jantung bagi institusi pengajian tinggi. Jadi mungkin kalau di fakulti banyak perkara dia tahu, tapi kalau dia berada di satu pusat tanggungjawab yang kecil, maka jawapannya nanti tidak akan menyeluruh dan tidak akan memuaskan hati panel. Maka kerana itu secara umumnya saya nyatakan bahawa sama ada akademia ataupun staf bukan akademik, dia perlu mempelbagaikan jabatan dia sepanjang karier dia supaya dia akan membentuk dirinya sebagai pemimpin yang berkesan dan berkarisma. Itu satu. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, berbalik kepada tajuk kita, Flexible Education with Soul. Saya akan membincangkan bahagian yang pertama. Ya, kita kongsi. Kalau sekalian ada soalan, ya, nak bertanya boleh mencelah, tak perlu artinya tunggu di hujung sesi. Kalau ada soalan tak faham nak minta suruh ulang, silakan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, flexible education yang kita sebut sebagai pendidikan fleksibel ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah berakar umbi daripada ungkapan yang sering dinyatakan oleh para sarjana Islam, iaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, para sarjana Islam terutama mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan sering mengungkapkan perkara tersebut, iaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Ungkapan tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian, boleh kita lihat dari dua sudut. Perkara yang pertama ialah konsep pembelajaran sepanjang hayat. Itu satu. Dan yang kedua, konsep pendidikan anjal. Kita pergi pada yang pertama. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan sekalian, ungkapan ini menggambarkan betapa Islam itu sedari awal menyuruh umat manusia supaya menuntut ilmu. Sejak daripada buayan, dengan kita diperkenalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep ketauhidan, dengan kalimah dua syahadah melalui azan dan iqamat, hatta sehingga bila nak masuk kubur pun, dah masuk kubur pun, ya, semangat moral daripada ungkapan tersebut kita diperingatkan dengan beberapa konsep ketuhanan dan beberapa konsep keimanan melalui talqin. Jadi di sini menunjukkan bahawa Islam itu menyuruh kita belajar sampai mati. Maka ini adalah merupakan suatu konsep pembelajaran sepanjang hayat yang telah diperkenalkan oleh Islam dan dipraktikkan oleh Islam semenjak lebih daripada 1440 tahun dahulu. Itu satu. Pembelajaran sepanjang hayat. Maka kerana itu kita kena selalu belajar. Saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan sekalian dalam konsep pembelajaran Islam. Kita ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni wajib semua orang belajar. Nak tanya pada saudara sekalian, bab haji ni fardu ain ke fardu kifayah? Bab haji dalam rubuk ibadah fardu ain ke fardu kifayah? Haji adalah merupakan satu bahagian, satu juzuk dalam bab ibadat dalam kitab fiqh. Ia menjadi fardu ain apabila seseorang itu hendak mengerjakan ibadah haji. Asalnya dia tidak fardu ain. Dia dihukumkan fardu ain aradhi, fardu ain yang mendatang apabila seseorang itu hendak mengerjakan ibadah haji.
Sama juga dalam sistem muamalat ekonomi Islam, ada bahagian fardu ain yang semua orang mesti belajar, bab jual beli semua orang mesti belajar. Tetapi bila mana seseorang itu nak menempuh dunia perniagaan, maka datanglah banyak perkara-perkara yang dalam ada sistem ekonomi Islam itu wajib dia pelajari. Maka begitu juga dengan kita. Ya, apabila kita nak menjadi pemimpin, apakah kita nak belajar ketika kita jadi pemimpin atau sebelum jadi pemimpin? Haji, sebelum mengerjakan ibadah haji kita kena belajar. Sistem ekonomi sebelum kita menempuh dunia perniagaan, maka kita akan belajar. Maka begitulah juga di universiti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita ingin menjadi pemimpin, sama ada pemimpin akademi ataupun pemimpin pentadbiran, sedari awal kita kena belajar. Dengan kata lain, pembelajaran itu tidak terhenti apabila kita mendapat segulung ijazah, sama ada baccalaureus, bachelor ataupun doktor falsafah. Baik, itu satu. Yang keduanya, pendidikan anjal. Apabila sesuatu tengok ungkapan tersebut menyatakan bahawa dia bermula dengan buayan, berakhir dengan liang lahat. Ini bukan merupakan suatu titik permulaan dan noktah pengakhiran, malah dia merupakan suatu kontinuum yang berterusan, yang mana daripada buayan sampai ke liang lahat itu, perjalanan kehidupan manusia itu berfasa. Kita kan daripada bayi pergi kanak-kanak, kemudian remaja, belia, dewasa, warga emas dan seterusnya. Maka perubahan sedemikian menuntut kita untuk membawa suatu perubahan berdasarkan kepada kesesuaian masa dan kesesuaian tempat. Dengan kata lain, ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahawa pendidikan itu perlu berubah mengikut keadaan masa. Dan ini bersesuaian dengan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, rabbu auladakum bighairi tarbiyatikum li'annahum khuliqu li zamanin min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kamu dengan pendekatan berbeza, bukan sebagaimana kamu dididik, kerana mereka dilahirkan pada zaman yang berbeza daripada zaman kamu. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai warga universiti perlu sentiasa belajar, satu. Dan yang kedua, kena cepat belajar. Saya ulang balik, ada dua perkara di situ. Sebagai warga universiti, kita kena sentiasa belajar dan cepat belajar, kerana dunia berubah dengan sangat cepat. Kenapa? Supaya kita kekal relevan dalam institusi dan tidak menjadi golongan yang terpinggir, yang akhirnya kita akan jadi demotivated. Ada dalam pengalaman kita sosial, terutama apabila kita menjadi pemimpin, kita lihat ada kelompok dalam kalangan kita yang terpinggir, tertinggal. Maka kita sebagai pemimpin jangan biarkan mereka, kerana mereka nanti akan menjadi liability bagi setiap pusat tanggungjawab. Maka tarik mereka supaya mereka, orang kata, mengemaskini maklumat, pengetahuan, pengalaman, dan supaya mereka sama-sama kekal relevan dalam pusat tanggungjawab masing-masing. Daripada sini saya buat simpulan yang pertama. Simpulan yang pertama, terus belajar pelbagai ilmu bagi mempertajamkan kemahiran dan mempertingkatkan kualiti kerja supaya kekal relevan. Itu satu. Ada soalan ke? Baik. Kemudian saya ingin mengajak saudara sekalian merenung dan meneliti sejarah. Apabila kita bercakap tentang keagungan tamadun, ketinggian peradaban, maka kebanyakannya akan menyentuh tentang sejarah peradaban bangsa Greek. Bangsa Greek ataupun bangsa Yunani sering dikaitkan dengan kemuncak kemajuan dan kegemilangan tamadun ataupun peradaban, di mana dia merupakan sebuah tamadun lebih daripada 2000 tahun yang lepas, yang menguasai sebahagian besar daripada dunia, daripada Mesopotamia pergi kepada Mesir kuno, kemudian membawa kepada India dan Asia di bawah pemimpinnya yang bernama Alexander the Great ataupun Alexander III the Macedon. Baik, disebabkan kerana keagungan tamadunnya, maka banyak kajian yang dilakukan. Antaranya dilakukan oleh Robert M. Hutchins. Beliau merupakan presiden dan chancellor bagi Universiti Chicago. Apa kata dia? Katanya,
di Athens, pendidikan bukanlah suatu kegiatan yang terbatas pada masa tertentu, di tempat tertentu atau pada peringkat umur tertentu. Pendidikan merupakan matlamat utama masyarakat. Kota raya mendidik manusia, manusia di Athens dididik oleh budaya. So sekian, perhatikan. Greek menjadi suatu kuasa peradaban yang tinggi suatu ketika dahulu disebabkan kerana budaya ilmu mereka. Artinya setiap orang bergelumang dengan budaya ilmu, bekerja ke arah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan kemajuan dan kehebatan peradaban Greek ketika itu, sekian, berbanding dengan era sebelumnya seolah-olah sama seperti zaman sekarang di era Industrial Revolution 4.0. Ya? Saya ulang balik, kenapa saya bawa sejarah peradaban Greek? Kerana sejarah peradaban Greek ini sering dianggap merupakan sejarah peradaban yang cukup tinggi berbanding dengan era-era sebelumnya. Maka kalau nak dienalogikan, nak dikiaskan, dia seumpama seperti zaman sekarang yang mana berlaku letusan revolusi industri 4.0, 5.0, yang mana dia merupakan suatu kemuncak kemajuan peradaban berbanding dengan era sebelumnya. Dalam revolusi industri 4.0 ni, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak perkara-perkara yang barangkali kita tak terfikir berlaku, boleh berlaku. Dan untuk memahamkan perbezaan apa yang berlaku dalam Industrial Revolution 4.0 dengan mereka yang berada suatu ketika dahulu dalam Industrial Revolution 3.0, saya membawa satu video klip seorang pemuda yang bernama Ned. Dia akan berada dalam dua atmosfera pada satu lokasi yang sama. Saya ulang balik, ya. Satu watak yang bernama Ned akan ada dua orang. Seorang berada dalam atmosfera Industrial Revolution 3.0, seorang lagi Ned berada dalam atmosfera Industrial Revolution 4.0. Cuba kita lihat bagaimana kehidupan mereka, perbezaannya ketika mereka bangun, pergi ke pejabat, bermesyuarat, kemudian kata ambil makan tengah hari, kemudian balik bersama dengan keluarga. Yang keluar awal itu adalah Net pada Revolution Industry 3.0, yang kedua 4.0. Nice. Hey Yoda, send an email to Jennifer Bell with the message, "Hi Jen, my morning's filled up. Can we change our 10 o'clock to 1 o'clock? Let me know, alright?" And the subject should be? Meeting today. Should I send it? Yes. Sending. Morning, Nate. Hey Tom. Hey Tom. Latest test results back from engineering. So you see right there, that problem we're doing? Hey Nate, need a lift? Yeah. That's alright, I'll just walk. Okay, Nate, take it away. Okay, let's get started. The whole team's been working on this for a good 3-4 weeks. Hey Nate, the designs look great. What's the next step? Can you forward the message to the group? And schedule a video conference, thanks.
Fly, Betty, fly. When Betty stretches her wings, she is beautiful and sparkling. And she likes to play in the sunshine and flutter in the breeze. She talks. When Betty stretches her wings, she is beautiful and sparkling. Oh, do you see that? Yeah. Look, put your hand up. See if it'll land on your hand. Oh, awesome. Isn't that cool? It's cool. Mom, look it. There's a butterfly on my hand. Wow. Biasanya saya mengulas panjang tentang video klip ni, tetapi di sana terdapat beberapa perkara penting yang hendak saya kongsikan, dan saya berharap supaya sekalian apabila habis sesi tersebut ataupun sesi ini akan dapat bawa sesuatu untuk institusi pengajian masing-masing, maka saya berharap sekalian boleh orang kata membuat suatu pendekatan induktif, mengeluarkan apa yang kita lihat. Secara umumnya kita katakan bahawa terdapat kesan yang cukup besar dalam kehidupan hasil daripada Industrial Revolution 4.0 yang seawalnya saya sebut tadi ia merupakan punca mengapa UNIZA memperkenalkan Flexible Education with Soul. Baik, pada waktu yang sama tuan-tuan dan puan sekalian, literatur dan banyak kajian menyatakan bahawa kedatangan Industrial Revolution 4.0 ini dan diikuti dengan Industrial Revolution 5.0 ini membawa suatu perkara yang agak mencabar nilai kemanusiaan. Banyak kajian, umpamanya saudara sekalian, kalau kajian di luar negara oleh Sladek dan Grabinger, saudara sekalian boleh rujuk bagaimana kesan yang negatif kepada generasi yang akan datang akibat daripada kemajuan teknologi melalui revolusi industri 4.0. Saya ingin mengajak saudara sekalian tengok apa yang berlaku di Malaysia. Satu kajian yang dilakukan oleh Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia pada tahun 2017, artinya 6 tahun yang lepas. Dengan kata lain, mereka yang menjadi sampel responden dalam kajian ini telah pun berada di dalam pasaran kerja kita kini. Hasil kajian tersebut menyatakan bahawa generasi ataupun belia ketika itu akibat daripada perubahan dunia, kesan daripada letusan revolusi industri 4.0, ambil satu bahagian saja, ketagihan skrin. Apakah kesan ketagihan skrin kepada belia Malaysia pada tahun 2017? Yang pertama, mereka bersifat individualistik, tidak mempunyai sikap belas kasihan. Yang kedua, mereka sangat bergantung kepada digital sehingga menyebabkan gaya hidup mereka tidak aktif. Yang ketiga, ketagihan skrin ini memberi impak negatif dalam kesihatan dan mental. Yang keempat, ketagihan skrin ini mendorong gejala tidak sihat seperti masalah disiplin dan jenayah. Yang kelima, mereka menjadi suatu generasi kelompok yang kurang bersosial dan tidak perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat. Yang keenam, mereka mementingkan rakan media sosial bagi meluahkan perasaan tanpa berkongsi masalah dengan ibu bapa. Ini ibu bapa zaman kini risau, ya? Sebab anak-anaknya jarang menceritakan masalah mereka, tetapi lebih selesa berkongsi dengan rakan media sosial mereka. Dan yang ketujuh, berlaku kerenggangan hubungan di antara guru dan pelajar. Jadi saudara sekalian, apabila melihat kesan inilah, maka sewajarnya kita yang berada di institusi pengajian tinggi, seperti mana saya sebut tadi, klien kita, pemegang taruh kita adalah pelajar. Tanpa pelajar, universiti tidak akan wujud. Maka kerana itu, kita perlu memikirkan suatu pendekatan pendidikan yang boleh mengimbangi perubahan, yang boleh menghakis nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan sekalian, cuba kita kembali kepada tamadun Gerik tadi. Tamadun Gerik tadi, dalam keadaan kita menyatakan bahawa dia merupakan suatu bangsa yang cukup tinggi peradabannya, yang cukup tinggi teknologinya ketika itu berbanding sebelumnya, pada waktu yang sama kajian-kajian yang dilakukan oleh beberapa penyelidik, contohnya seperti Ariel Duran menyatakan bahawa generasi Gerik ketika itu bukanlah merupakan generasi yang boleh dicontohi dari segi moral dan nilai kemanusiaannya. Saya ulang balik,
Greek, saya telah memperkenalkan tadi, adalah merupakan suatu generasi, suatu bangsa yang sering dirujuk merupakan generasi yang tamadunnya tinggi, peradabannya memuncak, tetapi pada waktu yang sama kajian menyatakan bahawa mereka tidak boleh menjadi satu generasi contoh dari segi moral dan akhlak. Cuba lihat apa kata Demosthenes. Demosthenes adalah merupakan filosof Greek dan dia menyatakan bahawa kami mempunyai institusi pelacuran kelas tinggi untuk keseronokan, gundik untuk kesihatan harian tubuh badan, dan isteri untuk melahirkan zuriat halal, dan untuk menjadi penjaga rumah yang dipercayai. Bayangkan sekalian, bagaimana sebuah generasi yang kita katakan mempunyai peradaban yang tinggi, tak nafikan, mempunyai teknologi yang tinggi, tidak dinafikan, tetapi pada waktu yang sama berlaku kebejatan, nilai kemanusiaan itu dihakis. Mengapa berlaku begitu sekalian? Ini diakibatkan kerana mereka telah menjauhkan diri mereka daripada ketuhanan. Dan ini dinyatakan oleh Syed Muhammad Nagib Al-Atas, ya. Beliau menyatakan bahawa Aristotle telah merasmikan sekularisme apabila mengeluarkan dan memisahkan Tuhan daripada manusia dan alam. Dengan sendiri, untuk mengelak kita mengulangi sejarah yang berlaku pada bangsa Greek, maka kita kena cepat kembali kepada konsep ketuhanan. Tuan-tuan dan puan sekalian, apakah ini merupakan suatu assumption, andaian? Seolah-olah kita kata ini merupakan andaian saja. Cuba kita lihat apa pandangan tokoh-tokoh yang benar-benar terlibat dengan Industrial Revolution 4.0. Sebagai contoh, saudara sekalian, Klaus Schwab, pengasas dan pengerusi eksekutif World Economic Forum, yang menyebut di dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, menyatakan the Fourth Industrial Revolution will affect the very essence of our human experience. Manakala John Naisbitt, beliau merupakan seorang tokoh pendidikan, kemanusiaan, sains dan teknologi, di dalam bukunya High Tech, High Touch berkata, the more high technology around us, the more the need for human touch. High Tech, High Touch. The principle symbolize the need for balance between our physical and spiritual reality. Jadi saudara sekalian, dunia mengakui bahawa kedatangan Industrial Revolution 4.0 ini telah mengubah landscape kemanusiaan. Oleh itu, semakin tinggi teknologi, maka semakin kita memerlukan kepada sentuhan insani yang boleh membawa kepada keseimbangan dalam kehidupan. Jadi dalam situasi sebegini, kita memerlukan gagasan pendidikan berasaskan nilai ataupun pendidikan berteraskan kerohanian. Jadi saudara sekalian, itu bahagian yang kedua. Saya telah terangkan tadi, flexible education, pendidikan ajal. Dan bahagian kedua, with soul, itu juga saya telah jelaskan. Itu punca mengapa datang flexible education with soul. Baik, sekarang saya nak menerangkan model komponen utama yang membentuk flexible education with soul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membaca nasnya, betul-betul adalah menyentuh tentang pendidikan. Iqra, bacalah. Wahyu yang pertama tidak turun untuk memerintah kita semayang, puasa, bayar zakat, tidak. Ayat yang pertama, Iqra, adalah merujuk kepada pendidikan. Maka dengan sendiri perkara yang sangat dipentingkan dalam Islam ialah pendidikan. Itu satu. Pada wahyu yang pertama juga saudara sekalian, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Saya warnakan warna merah dan warna biru. Warna biru adalah merupakan perlambangan keilmuan, warna merah adalah mewakili konsep ketuhanan. Dengan sendiri kita menyatakan bahawa dalam wahyu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bacalah sebanyak 2 kali,
mengajar sebanyak 2 kali, dan pena sekali. Yang mana setiap satu ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Para ulama mufassir menjelaskan di sini bahawa ilmu di dalam Islam itu mesti diikat dengan iman. Ini masalah dia, mesti. So sekalian, kita kadang-kadang, betul, kita ada dalam doktor falsafah dalam pelbagai bidang, PhD, tetapi dalam bab menyampaikan ilmu, kita jarang mengikat ilmu ini dengan iman. Maka berlakulah ketimpangan dalam masyarakat, berlakulah ketimpangan dalam kalangan pelajar yang berada di universiti. Maka kerana itu, sekalian, yang pertama sekali kita kena balik kepada perkara asas, kepada perkara prinsip, iaitu kita di universiti, sama ada pensyarahnya ataupun staf non-akademiknya, perlu, orang kata, menggabungkan ilmu itu dengan iman. Saya nak bawa satu cerita menunjukkan bahawa ilmu ini, sekalian, kalau digabungkan iman, akan meningkatkan iman, malah boleh menyebabkan seseorang yang tidak beriman dengan Allah SWT akan beriman. Pada sekitar tahun 70-an, ada seorang ahli kaji bumi Inggeris. Beliau sudah mempunyai ilmu yang cukup mantap dalam geologinya, dalam kaji buminya, tetapi kemudiannya dia mengambil masa untuk mengkaji Al-Quran. Dan dilihat dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan wal jibalul autad, dan gunung itu adalah paku bumi. Maka dibuat kerata rentas, didapati bahawa gunung itu memang betul 2/3 strukturnya berada dalam bumi, 1/3 di atas muka bumi. Memang pakunya kan sebagian besarnya berada di dalam papan ataupun simen ataupun batu. Kemudian dikaji lagi antara ayatnya, dia melihat yang ini, sekarang boleh tengok dalam YouTube, banyak contoh YouTube bagaimana 2 sungai bertemu di laut tidak akan bercantum. Akhirnya ahli kaji bumi Inggeris ini memeluk agama Islam. Bayangkan sekalian, seorang yang tidak beriman asalnya, apabila melihat ilmu dan kemudian sumber iman yang berada dalam Al-Quran itu berlaku kesejajaran, akhirnya memeluk agama Islam. Betapalah dengan kita, kalau kita beragama Islam, ada ilmu yang cukup tinggi, apabila dikaitkan dengan iman, sepatutnya iman kita makin meningkat. Tuan-tuan dan puan sekalian, iman tidak semestinya meningkat melalui fiqh, melalui tasawuf, melalui akidah semata-mata. Iman boleh meningkat melalui ilmu geologi, melalui ilmu engineering. Itu satu. Jadi sekalian, komponen yang pertama, sepatutnya di institusi pendidikan tinggi, ilmu ini mesti diikat dengan keimanan. Sebab itu setengah negara Arab, sekalian, kalau kita perhatikan, saya itu kumpulkan banyak buku di Arab Saudi, di sekolah menengahnya dan sekolah rendahnya, mata pelajaran geologi, fizik, kimia sebagainya, ada ayat Quran, ada hadis yang dikaitkan dengan topik-topik itu. Menunjukkan sebenarnya kita mampu untuk menghubungkan ilmu yang ada dengan iman. Saya mempunyai rakan di UKM, saya lupa nama fakulti, tapi kepakarannya adalah geologi. Setiap kali dia memberi kuliah tentang geologi, dia mengaitkan dengan ayat Al-Quran. Itu bukan orang yang berada dalam bidang pengajian Islam. Maka dengan kata lain, tuan-tuan dan sekalian, tanggungjawab mengikat ilmu dengan iman ini bukan hanya dipertanggungjawabkan ke atas mereka yang berlatar belakang pengajian Islam, bahkan semua sekali bertanggungjawab untuk mengikat ilmu dengan iman. Itu satu. Simpulan yang kedua yang saya boleh buat di sini, sekalian, ya, sepatutnya semakin banyak ilmu, sepatutnya semakin meningkat keimanan. Maka berusahalah ke arah itu. Baik, selesai ya, sekalian. Ada soalan tak? Ada soalan? Baik, kalau tak ada, saya teruskan. Tadi saya telah menerangkan tentang teras gagasan pendidikan berasaskan nilai, ya.
Sebab sesi kita kali ni, tiga-tiga sesi adalah berkaitan dengan nilai dan kepimpinan. Baik. Sekarang saya nak menyentuh tentang orientasi pendidikan. Pertama, saya telah sebut di antara ketimpangan yang berlaku dalam institusi pendidikan sekarang ialah ia hanya tertumpu kepada ilmu, tidak diikat dengan iman. Isu yang kedua sekalian adalah berkaitan dengan orientasi. Apabila bercakap dengan orientasi pendidikan sekalian, ada 4 ayat. Saya nak ulang balik sekalian. Dalam Al-Quran ada 4 ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan laras bahasa yang berbeza tetapi mempunyai mafhum yang sama. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Yang ketiga dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 164. Dan yang keempat surah Al-Jumu'ah ayat 2. Keempat-empat ayat ni sekalian kalau kita perhatikan lebih kurang sama saja, cuma laras bahasa saja berbeza. Menunjukkan bahawa mafhum, konten yang ada ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 4 kali di dalam Al-Quran. Baik, saya nak buat satu saja, iaitu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Saya ambil ayat yang ini, kontennya sama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang tidak tahu membaca dan menulis seorang rasul daripada kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang menyucikan mereka, yang mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah, padahal mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, so sekalian, ayat ini bagi pendidik mesti kalau tak dapat hafal, fahami betul-betul. Setiap sarjana pendidikan akan bercakap ayat ini. Kenapa? Dalam ayat inilah terdapat pelbagai orang kata intipati pendidikan Islam. Yang pertama sekalian saya nak bawa daripada ayat ini iaitu orientasi. Cuba sekalian perhatikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan membaca dan mengajar. Dia adalah merupakan 2 perkara yang dikaitkan dengan konsep taklim, menyampaikan ilmu. Satu. Kemudian pada waktu yang sama, wa yuzakkihim, menyucikan. Dia adalah merupakan elemen tarbiyah. Maka dengan kata lain sekalian, dalam pendidikan ada 2 orientasi. Yang mana musuh-musuh Islam ataupun mereka yang barangkali mempunyai suatu pandangan yang agak ganjil cuba memisahkan di antara tarbiyah dan taklim. Dia kata sepatutnya kita hanya tumpu taklim, tarbiyah tak payah tumpu. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apabila kita terlibat dalam dunia pendidikan, kita kena bawa 2 orientasi. Satu, taklim, menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu. Yang kedua, tarbiyah, mendidik. Kenapa? Kerana keempat-empat ayat ini menyentuh perkataan yatlu alaihim, membaca, wa yu'allimu, mengajar, dengan perkataan wa yuzakkihim pada 4 ayat ni. Jadi sekalian, secara ringkas ni saya menyatakan bahawa perkara yang kedua yang menjadi isu dalam pendidikan ialah termasuk di institusi pengajian tinggi. Ada suara-suara menyatakan kenapa kita perlu tarbiyah ya? Kan masing-masing dah bijak, semua dah berada di universiti, kenapa perlu dididik? Ini adalah merupakan suatu penyelewengan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Kita perlu menyampaikan ilmu dan perlu mendidik. Kenapa sekalian? Barangkali kalau nak ditanya pada sekalian, mengapa perlu tarbiyah? Boleh ada siapa beri pandangan? Penyampaian ilmu memang kita tahu dah perlu sampai. Tanpa ilmu universiti takkan ada. Tapi kenapa perlu tarbiyah? Suatu konsep pendidikan, latihan. Ada siapa boleh jawab? Petang-petang dia semua senyap lagi ya. Cik Zaidi, macam mana Cik Zaidi?
Baik, saudara sekalian. Pertama sekali, saya nak sebut dua perkara. Dalam perjalanan kehidupan manusia, dari segi konsep ketauhidannya, seseorang itu barangkali tidak mempunyai maklumat tentang tauhid. Apabila dia mempunyai maklumat tentang tauhid, maka dia beralih kepada suatu fasa yang disebut sebagai berfikiran tauhid. Kemudian seseorang itu sewajarnya, malah wajib, meningkatkan kefahaman dia daripada berfikiran tauhid kepada berjiwa tauhid. Orang yang tenang berhadapan dengan ujian adalah mereka yang sebenarnya berjiwa tauhid, bukan setakat berfikiran tauhid. Satu, kalau kita bercakap tentang keimanan, cuba saudara tengok dalam kitab Aqidatun Najin, dalam kitab Durus Samin, tak payah rujuk kita Arab, rujuk kita Jawi saja, menjelaskan bahawa manusia ini akan melalui 5 tingkat keimanan. Daripada iman taklid yang tidak sah imannya, tak jamin masuk syurga, kepada iman ilmu apabila seseorang itu ada ilmu. Dan orang yang ilmu itu juga para ulama menyatakan tidak selamat lagi daripada api neraka. Yang menyelamatkannya adalah iman ayan. Daripada ayan beralih kepada hak, beralih kepada hakikah. 2. Yang ketiga, dalam perjalanan nafsu kita, mendidik nafsu kita. Para ulama tasawuf menyatakan bahawa di sana terdapat 7 tahap tingkatan nafsu. Daripada nafsu amarah, lawamah, mulhamah, sampailah kepada kamilah. Baik, cuba saudara bayangkan, apakah memadai dengan suatu konsep taklim, maka kita akan sampai kepada kamilah dalam nafsu, hakikah dalam iman, jiwa tauhid dalam ketauhidan? Tidak. Dia hanya akan berlaku melalui suatu konsep proses tarbiyah. Apabila berlaku tarbiyah, maka seseorang itu akan beralih. Tak kiralah sama ada seorang itu pensyarah, seorang itu kaki tangan non-akademik, seorang itu pelajar, dia mesti melalui proses tersebut. Maka untuk menjayakan suatu pendidikan yang berasaskan nilai, maka kita perlu melaksanakan tarbiyah supaya kita dapat melalui fasa tersebut. Kalau tanpa tarbiyah, kita akan kekallah di atas iman ilmu, kekal di atas berfikiran tauhid, kekal di atas nafsu lawamah umpamanya, tak beralih. Bila kita nak selamat daripada azab api neraka, bila kita nak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kemudian yang keduanya, saudara sekalian, satu quotation saya nak petik, iaitu you can possibly focus on your institution mission without focusing on the people that make your mission happen. Saya ulang balik. Dalam kepimpinan, saudara sekalian, apabila kita jadi pemimpin, dia berkata, you can possibly focus on your institution mission without focusing on the people that make your mission happen. Kita sebagai pemimpin, saudara sekalian, tidak boleh fokus kepada misi sesebuah institusi tanpa memberi perhatian kepada mereka yang berada di sekitar kita dalam institusi yang akan menjayakan misi tersebut. Maka kerana itu, saudara sekalian, tarbiyah, mendidik dan berdakwah di tempat kita mencari rezeki ini berkait rapat dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saya ulang balik. Apabila saya sebut tarbiyah, saudara sekalian, apabila saya sebut dakwah di institusi kita, tempat kita mencari makan, tempat kita mencari rezeki, tempat kita memberi pakai kepada ahli keluarga kita, dia sebenarnya berkait rapat dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jika kita tidak beri perhatian kepada tarbiyah ini, artinya kita tidak melakukan amar makruf nahi mungkar, dan ketika itu, saudara sekalian, tanpa kita sedari, keberkatan barangkali akan ditarik oleh Allah SWT daripada institusi tersebut, menyebabkan institusi tersebut tak aman, bergaduh sana,
fitnah sini. Kenapa? Kerana keberkatan itu ditarik. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Ya. Hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, suruhlah kepada perkara makruf dan cegahlah daripada perkara mungkar sebelum berlaku sesuatu keadaan. Apabila kamu berdoa kepadaku, aku tidak kabulkan doa kamu. Apabila kamu meminta sesuatu kepadaku, aku tidak tunaikan. Dan jika kamu memohon pertolongan kepadaku, maka aku tidak memberi pertolongan daripada kamu." Cuba perhatikan kesan dia, saudara. Jangan kita ingat bila kita kerja cukup kerja saja, tak. Kita ada tanggungjawab melakukan dakwah. Kita ada tanggungjawab melakukan tarbiyah. Kita ada tanggungjawab melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kalangan rakan kita, di fakulti, di jabatan, di universiti. Kalau kita abaikan perkara tersebut, Allah dah janji, sesiapa mengabaikan konsep amar ma'ruf nahi mungkar ketika itu, 3 perkara boleh berlaku pada institusi tersebut. Apa dia? Ketika kita berdoa minta sesuatu, tuan-tuan sekalian, Allah tak kabulkan. Ketika kita minta sesuatu, Allah tak perkenankan. Ketika kita memohon pertolongan, Allah tak memberi pertolongan. Maka kerana itu, saudara, saya katakan tadi bahawa tarbiyah ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Pertama, kerana Allah sendiri memerintahkan. Yang kedua, perjalanan kehidupan manusia itu untuk mencapai kepada manusia kamil itu cukup panjang, perlu pada tarbiyah. Dan yang ketiga, dia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Secara mudahnya kita kata, ditarik keberkatan daripada organisasi. Simpulan yang ketiga, saudara sekalian, jentiklah akal, usaplah hati, ubahlah tingkah laku diri dan orang sekeliling untuk keberkatan institusi. Apa maksud saya? Saudara sekalian, kalau kita tumpu taklim, taklim ini adalah merupakan suatu proses perpindahan maklumat yang lebih tertumpu pada kegiatan kognitif. Tumpuan dia adalah akal, kadang-kala turun ke hati. Berbeza dengan tarbiyah. Tarbiyah fokusnya adalah hati melalui akal. Saya ulang balik. Kenapa saya katakan bahawa kita berperanan untuk menjentik dan membentuk akal, kita juga berperanan untuk mengusap dan mengasuh hati untuk melakukan perubahan tingkah laku pada diri kita dan orang sekeliling kita. Kenapa? Kerana kalau setakat taklim, dia hanya sekadar menjentik akal, fokusnya pada akal, dan kadang-kadang turun ke hati. Berbeza dengan tarbiyah, dia akan mengusap hati kerana fokusnya hati, dia akan mengasuh hati melalui akal. Baik, komponen yang ketiga, saudara sekalian, yang saya kira saudara sekalian boleh fikirkan untuk dibawa di brainstorming di institusi masing-masing, ya, ialah tentang tonggak pendidikan. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, saya membawa ayat 2 dalam surah Al-Jumu'ah. Cuba kita perhatikan, ya. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang tidak tahu membaca dan menulis seorang rasul daripada kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyucikan mereka, mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah, padahal mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang sama. Ayat yang sama tadi kita sentuh dari segi orientasi pendidikan yang melibatkan taklim dan tarbiyah. Ayat yang sama juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam 4 ayat. Tonggak pendidikan ini ada 4. Objektif pendidikan kita ini ada 4. Saya telah warnakan dengan warna purple, ya. Nombor 1 pada membacakan ayat-ayat Allah. Nombor 2 menyucikan. Nombor 3 mengajar mereka Alkitab, dan nombor 4 mengajar Al-Hikmah. So sekarang berujuk dalam kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana munculnya 4 tonggak ini. Tetapi secara mudahnya saya nak nyatakan begini. Yang pertama, saudara sekalian, berdasarkan kepada ayat ini,
yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi ini para ulama menyatakan bahawa objektif ataupun tonggak yang pertama dalam pendidikan ialah pembinaan akidah yang sahih. Pembinaan akidah yang sahih. Mengapa? Kerana dua sebab. Yang pertama, saudara sekalian, akidah yang sahih ini adalah merupakan prasyarat penerimaan amalan. Dengan kata lain, kalau seseorang itu akidah dia rosak, akidah dia sesat, buatlah kebaikan sebanyak mana sekalipun, amalan tersebut tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, nescaya terbatallah semua amalan kamu dan sesungguhnya kamu masuk dalam golongan yang rugi. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengapa kita sentiasa memperbarui konsep membina akidah yang sahih? Kerana penyelewengan akidah ini akan sentiasa berlaku. Mengikut Dr. Ibrahim Muhammad Al-Buraikan dalam bukunya, dalam karyanya Madkhali Dirasah Akidah Islamiyah ala Mazhab Al-Sunnah wal Jamaah, menyatakan bahawa umat manusia ini sejak zaman Nabi Adam sehingga 10 kurun tidak pernah berlaku sebarang kesyirikan sehinggalah pada zaman Nabi Nuh. Waktu zaman Nabi Nuh baru berlaku kesyirikan. Bagaimana? Apabila mereka memuja golongan soleh yang telah meninggal secara hulu, secara berlebihan, sehingga bawa kepada seolah-olah mereka menyembah kepada orang soleh. Semenjak itu berlakulah penyelewengan dalam akidah. Hatta selepas Nabi Muhammad wafat pun muncul golongan yang menyeleweng seperti mereka yang mengaku Nabi palsu. Tak usah jauh, di Malaysia kini kita lihat mereka yang nak menggunakan Al-Quran saja, tak mau menggunakan hadis. Mereka yang berkeyakinan bahawa dia adalah Nabi akhir zaman yang kita sebut Nabi Melayu. Mereka yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Allah, Allah adalah Nabi. Ini adalah merupakan penyelewengan akidah yang sentiasa berlaku. Maka kerana itu kita kena sentiasa menjadikan objektif kita yang pertama dalam pendidikan ialah pembinaan akidah yang sahih. Satu. Yang kedua, pembentukan syakhsiah yang mulia ataupun akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah ditanya, orang mukmin yang bagaimanakah yang lebih utama imannya? Maka Rasulullah kata, mereka yang paling baik akhlak dia. Ya. Saya nak ringkaskan. Yang ketiga, tadi kan, yatlu alaihim ayatihi, itu mewakili pembinaan akidah yang sahih. Wa yuzakkihim, itu mewakili pembentukan syakhsiah yang mulia. Kemudian wa yuallimuhumul kitab, adalah pembinaan pemikiran berasaskan maklumat Islam. So sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Quran, mendatangkan Nabi. Dan Nabi menyatakan bahawa umat manusia ini tidak akan tersesat selama mana dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan apabila saya menyatakan bahawa pembentukan pemikiran Islam ni maksudnya semua mesti masuk dalam bidang pengajaran Islam. Tidak. Nak mudah faham sekalian, kadang-kala bidang kita itu adalah bidang yang tak berkait dengan Islam, tapi disebabkan kerana kita ini telah dilatih daripada awal lagi untuk berfikir secara Islam, maka ini juga termasuk dalam pembentukan pemikiran Islam. Bagaimana? Saya buat contoh. Dalam satu seminar perubatan, saya ingat saya seminar perubatan yang ke-8 yang berlangsung di Universiti Raja Abdul Aziz di Jeddah. Seorang ketua jabatan pembedahan daripada Universiti Thailand, lebih kurang nama dia, saya pun tak reti nak pronounce dalam bahasa Thailand ya. Nama dia lebih kurang Tajasun lah, gitulah lebih kurang ya. Baik. Beliau ni hadir ke seminar tersebut dalam sekitar tahun 90-an dan berita tersebut keluar di akhbar Arab Saudi. Maka beliau buat lawatan di hospital di King Abdul Aziz University. Baik. Kemudian selepas sesi lawatan tersebut berlaku dialog
kerana dia merupakan seorang pakar bedah. Satu soalan dia dikemukakan dalam sesi dialog tersebut daripada orang Arab. Mereka bertanya pandangan, adakah kemungkinan apabila seseorang itu terbakar, maka sampai satu tahap dia tidak akan rasa sakit dengan kebakaran tersebut? Dr. Tajasad Tajasuni memberitahu boleh. Seseorang itu dia tidak akan rasa sakit apabila dia terbakar ketika mana sel deria dia rosak punah. Maka jawab yang bertanya tadi, tidakkah hakikat ataupun fakta sains ini telah dinyatakan oleh Al-Quran sejak 1440 tahun dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya mereka yang kufur, yang ingkar dengan ayat Allah ini, Allah kata, sawfa nuslihim naran, nescaya kami akan masukkan mereka ke dalam neraka dan kami akan bakar mereka. Kullama nadijat juluduhum, dan tak kala ketika hangus, rentung kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, maka kami gantikan kulit yang baharu. Kenapa? Liyadzuqul azab, supaya mereka rasa sakit diseksa. Ayat ini menjelas, saudara-saudara, memang benar fakta sains menyatakan bahawa apabila seseorang itu terbakar sehingga sel dia rosak, maka dia tak rasa dah sakit ketika itu. Maka kerana itu dah dalam neraka, Allah SWT beritahu mereka yang kufur dengan ayat Allah ini dimasukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka direntung, bila rentung kita kata tak rasa sakit kan, badalnahum juludan ghairaha, maka digantikan dengan kulit yang baru. Kenapa? Kerana Allah kata liyadzuqul azab, supaya mereka merasai azab perkara ini. So sekian, seminar tersebut 3 hari. Di hari yang terakhir, Dr. Tajasad Tajasum berucap, dia menyatakan bahawa saya telah pun mengkaji tentang Al-Quran. Teks ucapan itu ada ditulis dalam buku, dan saya berkeyakinan bahawa Al-Quran ini bukan datang daripada Muhammad. Maka kerana itu saya naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Beriman ketika itu, saudara. Apa yang saya nak maksudkan di sini, saudara, apabila seseorang itu mempunyai suatu pemikiran yang berasaskan Islam, mudah sahaja dia akan dapat melakukan perkara yang betul, memutuskan perkara yang betul, dan meningkat keimanan dia. Dan yang keempat, wa yu'allimuhumul kitab dan wa yu'allimuhumul hikmah. Hikmah ini, saudara sekalian, para ulama menyatakan bahawa dia merujuk kepada pembentukan budaya kerja yang tekun dan profesional. Artinya, saudara sekalian, Islam ini dia menyuruh kita supaya bekerja. Dia melarang pada pengangguran. Dalam hal ini saya nak buat cerita. Petang-petang ni saya kena bawa cerita lebih sikit. Cerita dia, saudara sekalian, Syakir Al-Balkhi. Syakir Al-Balkhi ini, dia asalnya adalah merupakan seorang peniaga. Dan dia belajar kepada Ibrahim bin Adham. Satu hari dia beritahu kepada Ibrahim bin Adham, saya nak keluar lama sikit, nak bermusafir untuk berniaga. Jadi selepas dia bersalam apa dengan gurunya Ibrahim bin Adham, dia pun pergi. Selepas 3 hari, saudara sekalian, tiba-tiba Ibrahim bin Adham terkejut. Kata, Syakir Al-Balkhi ini nak pergi musafir lama untuk kata berniaga. Tiba-tiba selepas 3 hari tengok ada di dalam masjid di Basrah. Lalu Ibrahim bin Adham tegur dia, Syakir, kenapa kamu balik awal? Kata nak musafir lama. Kata Syakir ini tadi, aku ketika dalam perjalanan berhenti di satu tempat dan berlaku satu perkara yang ajaib sehingga menyebab aku fikir dan pulang. Dia pun bercerita lah. Syakir bercerita bahawa ketika dalam perjalanan dia berhenti berehat di satu runtuhan, yang mana di runtuhan tersebut tiba-tiba dia mendapati ada seekor burung yang buta
dan patah kakinya. Lama dia perhati. Dia tengok burung ni buta, patah kaki, tak boleh nak terbang, tetapi masih sihat. Maka pun dia pun senyap. Selang tak berapa lama, datang seekor burung yang lain, bawa makanan beri kepada burung yang lumpuh ni tadi, makan beberapa kali. Lalu terfikir di pikiran dia, kalaulah burung yang buta, yang patah kaki, yang lumpuh ini Allah Subhanahu Wa Taala beri makan, maka bertapalah dengan aku, tentu Allah akan beri makan. Maka Syakik pulanglah ke Basrah. Dia fikir tak payah berniagalah macam tu. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham kata, kamu yang ganjil. Kisah kamu ni yang balik ke Basrah ni ganjil. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah? Mengapa kamu memilih menjadi burung yang berharap daripada burung lain untuk memberi makan? Kamu tidak menjadi burung yang memberi makan kepada burung yang lain. Maka terkejut ketika itu Syakik. Lalu Syakik seolah-olah macam tersedar daripada mimpi. Dia kata, benar katamu Ibrahim, dan memang sebenar-benarnya kamu adalah guru aku. Baik, jadi di sini menunjukkan bahawa Islam ini melarang daripada pengangguran, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairun lahu min an yas'al ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Dia kata, seorang lelaki yang memungut kayu api kemudian memikul di atas belakangnya seberkas kayu api, dia adalah lebih baik daripada seorang yang meminta daripada orang yang lain, sama ada dia diberi ataupun tidak diberi. Jadi saudara sekalian, pentingnya kita bekerja secara tekun. Satu. Yang kedua, perkataan al-hikmah ini telah dibahaskan oleh para ulama. Dia bukan sekadar bermaksud kerja saja, tetapi dia juga bermaksud professionalism. Artinya, dengan kata lain, ayat Al-Quran sendiri, yatlu alaihim wa yu'allimun kitab al-hikmah. Wa yu'allimul hikmah itu mempunyai dua perkara. Yang pertama, tekun bekerja, dan yang kedua, bekerja secara professionalism. Dalam hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mu'minul muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin yang berprofesional dalam pekerjaannya. Muhtarif ni saudara profesional. Pemain profesional itu disebut la'ib al-muhtarif. Baik. Dalam hal inilah saya sebutkan tadi, dari awal tadi, leaders care about people. Pemimpin mengambil berat tentang orang di bawahnya. Ini adalah merupakan suatu kekurangan yang berlaku kini. Banyak kajian menyatakan akibat daripada teknologi yang tinggi, perubahan yang cukup drastik, maka missing link, rantaian yang terputus di antara ketua dengan orang bawahnya adalah tidak ada empati. Saya ulang balik ya. Beberapa kajian yang terbaru menyatakan bahawa di antara ketimpangan yang berlaku dalam pengurusan zaman kini akibat daripada kemajuan teknologi ialah tidak ada empati dalam kalangan majikan. Kalau tak ada empati, ini bukan leaders. Sebab leaders care about people. Maka dalam hal ini saya nak merujuk macam mana Rasulullah mengatur para sahabatnya. Cuba saudara perhatikan. Kita sebagai pemimpin, kita kena kenal orang bawah kita, dan kita bagi kerja kepada mereka mengikut kemampuannya, mengikut kepakarannya. Cuba perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat dan memilih sahabat dia dalam untuk satu-satu misi ataupun kerja berdasarkan kepada kepakaran dia. Cuba lihat Khalid bin Walid. Nama dia bergemerlapan sebagai pemimpin tentera yang mempunyai pelbagai strategi. Tetapi tidak kita lihat nama dia dalam periwayatan hadis. Walaupun sebenarnya dia ada meriwayatkan hadis. Itu Khalid bin Walid. Abu Hurairah namanya cemerlang dalam bidang periwayatan hadis. Jarang kita dengar dalam kisah peperangan walaupun dia terlibat dalam
peperangan. Abdul Rahman bin Auf merupakan seorang tokoh korporat yang berjaya menumpaskan ekonomi Yahudi yang menekan, tapi jarang kita dengar nama dia dalam dunia politik, walaupun terlibat dalam politik terutama pada era Osman dan Ali. Menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai suatu kelebihan mengenali sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya dan memberi tugasan kepada sahabatnya berdasarkan kepada kepakaran. Cuba bayangkan Abu Zar. Abu Zar pernah satu hari minta jawatan, pernah minta tugas. Apa kata Nabi? Nabi kata kamu adalah orang yang lemah. Lemah ni bukan orang yang fizikal, bukan dari segi fizikal. Abu Zar ni saudara dari segi sejarah, fizikalnya cukup kuat. Bahkan dalam satu peperangan, apabila unta dia lambat, dia pikulkan semua barang, dia berjalan seorang-seorang pergi mengejar tentera Islam dan terlibat dalam banyak peperangan. Menunjukkan dia bukan orang yang lemah, tetapi kerana Rasulullah tahu bahawa Abu Zar kalau beri jawatan, dia tidak akan mampu melaksanakan jawatan kepimpinan secara baik. Jadi saudara sekalian, kita sebagai pemimpin, pertama sekali kita perlu tahu orang yang berada di sekeliling kita. Satu. Dan yang kedua, setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Maka kita hendaklah memilih tugasan yang sesuai dengan kepakaran individu yang berada di bawah kita. Simpulan yang keempat saudara sekalian ialah jadikanlah segala usaha perlakuan kita membuahkan nilai dan kualiti terbaik dalam berakidah, berakhlak, berfikir dan bekerja. Baik. Satu perkara saya kira saudara sekalian, perkara yang saya sebut ni sebenarnya mungkin saudara sekalian dah tahu. Kan? Kita bercakap tentang ilmu dan iman, tahu. Bercakap tentang taklim dan tarbiyah, tahu. Bercakap tentang tonggak pendidikan ni, tahu. Ya. Pembinaan akidah yang sahih, Rasulullah sebut umirtu an uqatilin nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk berjuang sehingga manusia naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah Muhammad itu Rasulnya. Pembinaan atau pembentukan akhlak yang mulia, Rasulullah bersabda bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu juga pembinaan pemikiran berasaskan maklumat Islam, taraktu fikum amrain. Kan? Dan begitu juga dengan bekerja, seperti mana saya sebut tadi, la an yahtatiba ahadukum huzma ala zahrihi sehingga akhir ayat. Maka menunjukkan kita tahu mengapa perlunya kita mendatangkan model flexible education with soul. Bagaimana nak jawab soalan ini tuan-tuan dan puan sekalian? Agak-agaknya kenapa? Pertama saudara sekalian, manusia ni sering perlu diingati. Saya ulang balik, manusia ini sering perlu diingati. Dengan kata lain, bahasa yang selalu kita guna adalah tazkirah. Cuba bayangkan saudara sekalian, seorang ustaz, seorang ustazah yang boleh berceramah, boleh bersyarah, perkara yang sama disyarahkan di masjid, di dewan kuliah, tiba-tiba saudara sekalian, satu hari dia datang ke masjid tanpa dirancang, ya, katakan dia datang ke masjid tanpa dirancang, datang daripada pejabat, tiba-tiba maghrib, dia pun sembahyang maghrib, kemudian dia duduk berehat, mendengar ada seorang mengajar, tengok-tengok anak murid dia mengajar, perkara yang sama yang dia ajar dalam kelas, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala campakkan di dalam hatinya insaf apabila mendengar apa yang diajar oleh anak muridnya. Ini namanya tazkirah. Dan hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara itu sesuatu yang kita kena sentiasa ulang. Walaupun benda itu perkara yang telah kita ketahui. Satu. Dan yang keduanya, manusia ni biasanya memang dia suka ulang-ulang balik perkara yang sama. Saya buat contoh. Dari segi fashion. Dari segi fashion, sekalian ya, kalau mereka lihat fashion seluar tahun 60-an, dipanggil apa, seluar Yankee ya. Seluar Yankee tahun 60-an sekarang muncul balik semula. Dan tak heran nanti satu masa bell bottom yang terkenal pada tahun 70-an akan muncul pada tahun 2040.
Sama juga satu kajian yang saya hadir dalam seminar, sekarang ini ramai yang tidak suka membaca surah akhbar secara fizikal, tetapi kajian menyatakan bahawa dalam 20 tahun akan datang awak akan kembali balik semula kepada buku fizikal, kepada akhbar fizikal. Sekarang mungkin kita tak nampak, mungkin berlaku. Jadi dengan kata lain sekalian, kadang-kadang perkara itu kita tahu, tetapi kita perlu beri nafas baharu kepada perkara tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Sebagai contoh, syarikat yang establish sampai satu tahap selepas 30 tahun, 40 tahun, dia akan buat satu proses dinamakan penjenamaan semula. Logonya diubah untuk disesuaikan dengan keadaan semasa, struktur organisasinya juga diubah untuk disesuaikan dengan keadaan semasa, barangkali warna korporatnya juga diubah, maka ini dinamakan penjenamaan semula. Maka begitu juga dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Ya, sekalian, kita telah berbicara tentang perkara-perkara yang perlu ada dalam pendidikan, dan kita telah utarakan isu-isu yang sekarang menjadi perkara titik bengek di dalam dunia pendidikan yang perlu kita atasi. Maka kita perlu membina satu model yang bersesuaian dengan institusi masing-masing. Saya mendengar satu rancangan dalam radio yang disampaikan, seingat saya, oleh Rektor Universiti Kuala Lumpur, UniKL. Ketika membicarakan tentang pendidikan, perancangan akademiknya, beliau menjelaskan bahawa bagi meimbangi cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar UniKL, kita telah memperkenalkan gagasan ulul albab. Lihat, sekalian, artinya tak apa, namanya berbeza, pendekatannya berbeza, tetapi matlamatnya adalah sama. Dengan kata lain, sekalian, selepas ini sepatutnya kita kongsikan Flexible Education with Soul yang dilaksanakan di UNIZA ini, sekalian boleh balik kemudian fikirkan satu perkara, satu model yang boleh orang kata diguna di institusi masing-masing untuk membentuk pelajarnya, membentuk pensyarahnya dan membentuk staf dan akademiknya untuk mencapai objektif tonggak pendidikan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekalian, Warren Buffett, pengurusi dan CEO Berkshire Hathaway, menyatakan bahawa lihatlah 3 perkara pada diri seseorang: kecerdikan, bertenaga dan berintegriti. Sekiranya dia tidak mempunyai sifat yang terakhir, maka jangan sekali peduli 2 sifat yang pertama. Dan begitu juga pada waktu yang lain beliau berkata, ketika ingin mengambil seseorang bekerja, lihatlah 3 kualiti padanya: integriti, kecerdikan dan tenaga. Jika dia tidak memiliki kualiti yang pertama iaitu integriti, maka 2 sifat yang lain akan membunuhnya. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, terutama apabila kita menjadi pemimpin, tidak kiralah pemimpin di bawahan, pemimpin di pertengahan ataupun pemimpin di peringkat atasan, kita akan membuat banyak keputusan, dan antara faktor yang mempengaruhi ketepatan keputusan, malah ketepatan tindakan, adalah sejauh mana tahap integriti kita. Mereka yang mempunyai tahap integriti yang tinggi, mereka tidak akan bias dan tidak akan prejudis. Mereka yang mempunyai tahap integriti yang tinggi tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan peribadi dan sentiasa mengikut prosedur dan peraturan. Jadi dalam hal ini, kita melihat gagasan seumpama Flexible Education with Soul boleh menjadi landasan untuk mempertingkatkan tahap integriti kaki tangan IPT. Dan isu integriti ini pernah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi kita adalah merupakan suatu isu yang serius di institusi pengajian tinggi. Baik, dalam hal ini saya ingin menarik perhatian sekalian pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala takfu ma laysa laka bil ilm inna as-sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti perkara yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan disoal tentangnya.
ayat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah berkaitan integriti. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu jangan kita membuat sesuatu perkara itu tanpa kita mempunyai pengetahuan ataupun ilmu. Mengapa? Kerana sesungguhnya pendengaran dan penglihatan adalah merupakan anggota fizikal, anggota zahir, dan hati merupakan anggota batin. Semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal inilah saya melihat bahawa model pendidikan berasaskan nilai yang kita bincang daripada awal pagi tadi itu tentang nilai dan kepimpinan, dan pada petang ini saya membawa suatu model pendidikan berasaskan nilai boleh membantu dalam meningkatkan integriti. Bagaimana? Baik. So sekalian, setiap perkara yang hendak kita lakukan mesti berasaskan ilmu dan iman, seperti mana dalam rajah ini. Ilmu dan iman. Mesti ada ilmu baru kita boleh bertindak. Dan ia mesti dikaitkan dengan iman. Barulah tindakan tersebut adalah tepat. Satu. Yang kedua, ilmu dan iman ini adalah merupakan perkara abstrak. Dia bukan merupakan suatu perkara yang boleh kita pegang, yang mana perlu diterjemahkan dan dimanifestasikan melalui ta'lim dan tarbiyah, seperti mana saya sebut di awal tadi, iaitu dengan kata lain, akal dijentik dan dibentuk, hati kita diusap dan diasuh sehingga melahirkan tingkah laku yang baik. Kemudian sekalian, tingkah laku yang lahir dari teras ilmu dan iman ini serta berorientasi taklim dan tarbiyah, dia berlaku dalam dua domain. Yang pertama, sebelah kanan sekalian, ialah dalam tonggak pendidikan yang 4 tadi, dan yang kedua berlaku dalam ketika mana kita membuat keputusan dan tindakan. Dan kesemua ini sekalian perlu dilaksanakan dengan kesedaran setiap perkara akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sekalian, kalaulah kita boleh dapat tanam dalam hati kita bahawa setiap perkara ini akan diaudit, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, maka tahap integriti kita akan menjadi tinggi. Baik, satu soalan saya telah terangkan tadi, dalam model flexible education with soul ini, ya, dia ada teras ilmu dan iman, dia ada orientasi tarbiyah ta'lim, dia ada tonggak ataupun objektif, ada 4, kan? Bagaimana kita nak laksanakan semua perkara ini? Ya. Cara nak melaksanakannya ialah melalui 3M. Yang pertama mujahadah, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga muraqabah. Saya nak akhiri sebab menghampiri pada pukul 4 ya. Saya rasa ini mungkin yang terakhir. Nak sebut secara ringkas. So sekarang boleh rujuk lebih detail lagi dalam buku-buku yang membicarakan tentang mujahadah, muhasabah dan muraqabah. Secara ringkasnya saya menyatakan bahawa apabila saya bercakap tentang model flexible education with soul, dia tidak semudah seperti mana saya bercakap. Dia perlu diusahakan. Bagaimana nak usaha? Dia perlu pada mujahadah. Ya, mujahadah ni bermaksud berusaha dan berlatih untuk mengawal kehendak nafsu yang tidak baik. Artinya, apa yang kita usahakan tadi, kita nak mengikatkan iman dengan ilmu, kita nak buat taklim dengan tarbiyah. Tarbiyah ni sekian bukan mudah. Mungkin akan ada orang yang tidak bersetuju dengan konsep tarbiyah, maka kita perlu kepada mujahadah, perlu berusaha. Ya. Dalam kitab tafsir Al-Asasu Tafsir menyatakan bahawa takwa itu datang daripada hidayah, dan hidayah itu datang daripada mujahadah. Artinya sekalian, mujahadah ini adalah sumber takwa. Apabila kita bermujahadah, maka datanglah hidayah, dan daripada situ datang takwa. Kemudian yang keduanya muhasabah, iaitu sentiasa menilai diri untuk memperbaiki diri dan melakukan yang lebih baik. Kita kena sentiasa, terutama pemimpin. Orang biasa pun perlu muhasabah, pemimpin lebih-lebih lagi. Kenapa? Kerana kita buat keputusan, dan kadang-kadang kita kena berfikir apakah keputusan kita ini menzalimi orang lain ataupun tidak. Cuba bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni sekalian, watak dia sebelum memeluk agama Islam dengan selepas memeluk agama Islam memang seorang yang tegas, seorang yang keras.
Contoh, kita tahu bagaimana dia menentang Islam, ya, sehingga adik dia sendiri ditampar kerana membaca Al-Quran. Bila memeluk agama Islam masih lagi keras dan tegas, sehingga dia menegur. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana anak perempuan kita ini, orang kata bertiabaran, tidak tutup aurat. Bahasa mudah saya kata tidak tutup aurat, ya. Tetapi apabila dia menjadi Amirul Mukminin, apa kata dia? Dia berubah menjadi seorang yang cukup lembut. Dia kata, aku takut sekiranya seekor kambing yang berada di sungai Furat, Iraq itu tergelincir, aku tidak ambil berat, maka aku akan dipersoal di akhirat kelak. Jadi pemimpin sepatutnya lebih lagi takut kerana kita membuat keputusan. Maka kita kena sentiasa muhasabah. Setiap manusia akan melakukan kesilapan. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia akan melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in tawabun. Dan mereka yang sebaik-baik melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat. Maka perbaikilah diri dari semasa ke semasa, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan, dan apa yang tersilap itu Allah ampunkan kita. Dan yang ketiga, kita kena latih muraqabah. Muraqabah ni maksudnya meyakini Allah melihat kita. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Kita kena latih. Sebab itu saya katakan tadi, proses ini perlu kepada mujahadah, perlu pada muhasabah, sehinggalah seseorang itu apabila dia nak membuat sesuatu, dia kata, Allah lihat saya ni. Nak buat sesuatu, dia merasakan Allah memerhatikan. Maka ini dipanggil muraqabah. Itu secara ringkas. Jadi sekalian saya katakan tadi, apa yang kita nak buat adalah merupakan satu perkara yang sukar, tapi dia mesti dibuat. Maka kerana kesukaran itulah janjinya adalah pahala dan syurga. Kerana Rasulullah SAW bersabda, ala inna jannah huffat bil makarih. Tidakkah sesungguhnya syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita tak suka? Ala inna nar huffat bil syahwat. Tidakkah bahawa neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang syahwat suka? Kesimpulannya saudara sekalian, bermujadahlah dengan tidak melupakan bermuhasabah, supaya kita mencapai ke darjat muraqabah, dan ketika itu moral dan integriti menjadi mantap dalam organisasi. Jadi itulah dia saudara sekalian yang saya boleh kongsikan, bahawa kita di UNIZA ada model flexible education, dan untuk pelaksanaan kita sendiri mempunyai buku panduan, ya. Buku panduan ini kita gunakan untuk dilaksanakan di universiti. Tak semesti ikut panduan ini. So sekian boleh bangunkan model tersendiri yang bersesuaian dengan institusi pengajian tinggi. Cumanya terserah kepada saudara sekalian. Kenapa? Apabila kita bertanya kepada orang, perlukah kita lakukan perubahan, saya yakin ramai menyatakan bahawa kita perlu melakukan perubahan, ya. Tetapi apabila kita ingin mengajak untuk memimpin ke arah perubahan, pasti ramai yang lari daripada untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi itu sajalah saya rasa yang boleh saya kongsikan pada petang ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan silap dan salah terutama pada waktu petang ni, saudara sekalian, saya mohon maaf. Sekian, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha Prof. Dr. Kamarul Syukri di atas perkongsian disampaikan itu tadi. Kita minta agar Prof untuk terus kekal di pentas bagi sesi penyampaian cenderahati. Okay, jika ada apa-apa soalan boleh diutarakan. Okey, jika begitu kita teruskan kepada sesi penyampaian cenderahati. Bagi menyempurnakan majlis dengan ini, menjemput Yang Berusaha Tuan Azrul Izham Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan AKAP untuk menyampaikan cenderahati.
Dipersilakan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Azrul di atas kesudian menyempurnakan penyampaian cenderahati itu tadi. Berakhir sudah majlis kita, moga bersua di esok hari. Andai ada tersasul kata, moga Tuan maafkan kami. Sebelum kita akhiri kita punya program pada hari ini, kita selesaikan dahulu acara wajib di setiap sesi kita, iaitu sesi bergambar. Dan selepas itu kita jemput semua untuk menikmati juada minum petang yang telah disediakan oleh Urus Setia. Baiklah, kita teruskan dengan acara sesi bergambar dahulu.